Ha? Oh, la masyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila radan Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam samul arwahi walidina wal masyayikhina wal muallimin wal jami'il muslimin wal mu'minin al ahya. Thumma ila sahibi hadzal kitab sya'rul qadir Isa. Sya'rul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa la hawla wa la quwwata illa billah. Walhamdulillahi rabbil. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal 'alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Kita panjatkan segala kesyukuran selayaknya buat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, dan salam selawat ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, setelah bercuti semester yang lama 3 bulan setengah, jadi kita mulakan balik. Alhamdulillah, Tuhan izinkan kita untuk mula beramal ibadah di surau. Dapat kita solat berjemaah, solat Jumaat pun ikut kota lagi, dan ilmu majlis-majlis ilmu dah mula diteruskan. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah SWT. Selepas 3 bulan kita tak duduk dalam majlis, yang mana majlis ilmu memang para malaikat datang untuk memberi rahmat bersama-sama dalam majlis ini, memberi rahmat kepada orang yang berada dalam majlis ini. Begitu juga selepas solat tadi, kita solat berjemaah dan juga kita berzikir mengasihi Allah SWT pun majlis yang mana para malaikat datang duduk bersama-sama mencari halaqah-halaqah ilmu dan zikir. Kita memang tak nampak lah, tapi
Hakikatnya seperti yang digambar, seperti yang diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam itulah keadaannya. Maknanya begitu agungnya dua majlis ini, majlis ilmu dan juga majlis zikrullah. Baik, jadi kalau nak tengok kita punya topik yang terakhir sekali ialah bab suhbah. Ya, bab suhbah yang saya punya ni muka surat 34. Betul kan? 34. Baik, jadi nak terus kepada suhbah. Setelah 3 bulan setengah ni nampak kelabu-kelabu asap, tak nampak apa. Suhbah berdamping dengan ulama-ulama. Jadi kita refresh balik kita punya minda, kita punya penghayatan tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, pentingnya penyertaan hati, penekanan nombor 3 selepas tauhid. Kita belajar ilmu tentang percaya dan yakin kepada Allah SWT, mengenali Allah Ta'ala dengan dalil-dalil, supaya kita dapat kepahaman yang betul siapa Allah Ta'ala, siapa Rasul, apa dia perkara-perkara gaib. Dan selepas daripada penekanan ilmu yang kedua, iaitu ilmu fiqh, maknanya selepas kita mengenal Allah SWT, kita ada kefahaman yang betul tentang Allah Ta'ala, tentang keyakinan tentang Rasul, pegangan-pegangan akidah berdasarkan kepada dalil-dalil yang yakin daripada Al-Quran dan Sunnah. Kita belajar pula tentang bab prosedur melakukan ibadah dalam hukum fiqh. Jadi selepas daripada kita belajar hukum fiqh pula, kita mantapkan kita punya ibadah daripada segi zahir. Dan inilah penekanan nombor 3, iaitu ilmu tasawuf. Ilmu yang membincangkan tentang sifat-sifat nafsu, sama ada yang baik ataupun yang tidak baik. Sebab dengan sifat-sifat nafsu inilah kita sertakan perkara ini dalam akidah kita, dalam keyakinan kita terhadap Allah Ta'ala, dan juga kita sertakan dalam ibadah kita yang zahir. Ketika semayang itu, kalau kita just semayang, melakukan rukuk, melakukan sujud, tetapi tidak ada penyertaan hati. Penyertaan hati iaitu sifat-sifat yang baik dalam hati itu kita libatkan di dalam ibadah kita tadi, maka tidak adalah nilai ibadah kita tadi, melainkan ibadah kita itu sangat kurang di sisi Allah SWT. Sebab tempat jatuh pandang, tempat jatuh pemerhatian Allah SWT sebenarnya adalah hati. Sebab itulah dalam ilmu tasawuf ini kita belajar tentang bab sifat-sifat nafsu yang ada di dalam hati. Jadi sebelum itu bila saya orang hantar kepada saya, kadang-kadang best juga baca viral video-video orang baca ni, hantar kepada kita ni. Jadi hati saya terkesan kepada satu tazkirah pendek 6 minit sahaja yang disampaikan oleh Habib Umar Al-Hafiz. Dia terangkan kepada kita tentang, dikaitkan tentang apa yang kita belajar ilmu tasawuf ini, penglibatan hati ini, penyertaan hati ini dikaitkan dengan adab. Apa kata beliau? Dia cakap ruh ibadah ini sebenarnya adalah kehadiran hati bersama Allah Subhanahu Wa Taala, bersama zat yang disembah. Ruh segala ibadah kita. Ibadah ni ada jasad dia, ada roh dia. Yang jasadnya yang kita lakukan, contohnya kalau solat,
yang jasad di luar itu, hukum fiqh itulah yang kita buat dengan anggota badan kita, kan? Macam tuan-tuan duduk sini sekarang ni, tuan-tuan sedang menuntut ilmu. Jasad tuan-tuan, keadaan tuan-tuan yang zahir ini, maknanya semangat tuan daripada rumah nak berjalan ke sini, itu semua diambil sebagai adab-adab zahir menuntut ilmu. Tetapi yang lebih dipandang oleh Allah SWT ialah ruh kepada ibadah. Ruh kepada ibadah menuntut ilmu itu iaitu penyertaan, kehadiran hati tuan-tuan dalam ini, penyertaan hati kita ini ketika kita menuntut ilmu. Sebab ilmu, menuntut ilmu itu adalah ibadah, kan? Tuntutan ni, terutama kalau kita belajar ilmu tasawuf ni, tuan-tuan belajar ilmu fiqh, tuan-tuan belajar ilmu tauhid, lagilah tuan-tuan. Sebab tuntutannya ialah wajib aini, wajib atas setiap individu. Jadi roh kepada ibadah yang kita lakukan ini adalah, dia cakap apa? Kehadiran hati. Macam mana penglibatan hati, macam mana kedudukan hati, macam mana keadaan hati kita itu ketika kita bersama dengan Allah SWT. Masa tu hati kita ingat Allah SWT tak? Masa tu hati kita jaga tak adab-adab yang Allah Ta'ala suruh? Dan penyertaan hati itu adalah kepala kepada segala adab. Kehadiran hati tadi itu, maknanya hati kita, keadaan hati kita ketika kita melakukan ibadah itu adalah tumpuan, adalah ketua, adalah kepala kepada segala adab. Maknanya adab itulah dia. Kita punya penyertaan hati itu adalah itu melambangkan tumpuan adab kita yang sebenarnya. Adab adalah penyertaan hati. Okey. Maka roh segala ketaatan, roh segala ibadah kembali kepada adab, dia cakap. Oleh kerana itu, bila kita tahu bahawa apa yang kita buat ibadah, tuan-tuan sedang menuntut ilmu, tadi tuan-tuan sedang berzikir, lepas tu sebelum berzikir solat berjemaah maghrib, dan tiap-tiap kita lakukan, sama ada ibadah umum ataupun ibadah khusus, yang mana niatnya kerana Allah SWT, memang pasti akan dilihat pada adabnya, iaitu tengok kehadiran hati tuan-tuan dan puan-puan ketika melaksanakan ibadah. Jadi kehadiran hati kita ni maknanya kondisi hati kita ketika kita buat ibadah itu, itulah dia tempat tumpuan tilik Allah SWT, jatuh pandangan Allah SWT, itulah adabnya. Kalau kita sertakan dengan sifat-sifat yang baik, apa sifat yang baik kita dah belajar? Ikhlas, kan? Betul? Ikhlas, amanah, sabar, ada dalam hati kita sifat-sifat yang baik macam tu, maka itulah yang menggambarkan adab kita. Adab kita, iaitu adab yang batin. Sebab tu tuan-tuan, kita dulu belajar taat yang zahir, taat yang batin, maksiat yang zahir, maksiat yang batin. Cantik sangat Habib Umar menggambarkan. Kita belajar tasawuf, kadang-kadang selanja sifat nafsu yang baik, sifat nafsu yang jahat. Benda tu ada dalam hati kita, kita lakukan benda tu, kita libatkan hati itu, jadilah taat yang zahir, taat yang batin. Kalau kita melaksanakan ibadat, kita masukkan hati kita ketika itu dalam keadaan yang tak baik, ada riak, ada takabur,
maka itu yang dinamakan maksiat batin. Jadi bila keadaan hati kita teruk ketika melaksanakan amal ibadah itu, maka buruklah hadap kita, teruklah hadap kita, ataupun bahasa ringkasnya, tak ada adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Sebab itulah bila kita cakap ibadah, dia mesti ada adab. Adab itu yang zahir, adab itu yang batin. Kalau kita nak kenakan dengan apa yang kita belajar, ibadah kita lakukan itu mesti ada taat yang zahir, ada taat yang batin. Itu dalam hati kita. Taat yang zahir, duduk elok-elok dalam keadaan seperti adab orang untuk ilmu lah, kan, menghormati guru, menghormati majlis, kan. Taat yang zahir itu yang ada dalam hati tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana? Datang ni kerana belajar kerana betul-betul nak ambil faedah ke, kerana nak beramal dengan ilmu tadi ke, kerana tuntutan ilmu yang wajib ke, ataupun sekadar nak menghabiskan masa ke, sekadar memenuhi masa lapang antara maghrib dengan isyak ke. Di situ Allah Ta'ala tengok, perhatikan kita punya adab hati kita. Sebab tu bila kita cakap tentang hati ni, inilah diadab bagi seorang yang beriman. Sebab tu penting, dipentingkan adab ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Maknanya Tuhanku telah mengajar aku adab. Addabani Rabbi, Tuhanku telah mengajar kepada aku adab. Fa ahsana ta'dibi, dan Allah Ta'ala juga yang telah memperindahkan, memperbaiki, memperelokkan adabku. Fa ahsana ta'dibi, maka Allah Ta'ala mengelokkan cara-cara aku beradab. Jadi adab ni penting. Adab itu merujuk kepada kedudukan hati kita yang batin, yang di dalam hati. Masa tu ada tak sifat baik ataupun sifat yang buruk. Okey? Sebab itu orang beriman, kalau orang yang beriman ni yang mementingkan adab ni zaman berzaman, tuan-tuan dan puan-puan, dulu kenapa orang sanggup merantau daripada satu tempat belajar ilmu, bukan sekadar belajar ilmu, tetapi mereka juga belajar adab. Mereka belajar duduk dengan orang alim ulama, bukan sekadar ambil ilmu sahaja, tetapi mereka juga belajar adab dengan ulama-ulama dulu. Umur belasan tahun, kan kita dengar tengok ulama-ulama Nusantara, Syekh Abdul Samad Palembang, kita belajar kitab dia ni. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pergi merantau ke Mekah untuk belajar dengan ulama-ulama yang ada, yang hebat di Mekah, dan juga belajar adab dengan wali Allah Ta'ala besar di Madinah, Syekh Muhammad As-Saman. Belajar adab, duduk dengan dia, belajar menyucikan hati, membersihkan hati, tazkiyatun nafs. Sebab tu dia, selain daripada dia belajar ilmu-ilmu syariat, tuan-tuan dan puan-puan, diambilnya ilmu tarikat itu, diambil ya ilmu-ilmu wirid, cara berzikir dengan ulama-ulama ini. Belajar duduk dengan dia ilmu tasawuf, mengambil ni berdepan, kemudian mengamalkan apa yang diajar oleh ulama-ulama, mengajar apa yang diajar oleh tuan-tuan guru mereka. Maka lihatlah hasil dia balik ke Nusantara, bukan sekadar mengembangkan ilmu fiqh, jadi pelopor
jadi pemuka kepada ilmu tauhid, tetapi orang-orang ni tengok macam mana akhlak dia, macam mana adab dia. Bila adab orang itu tinggi, tuan-tuan dan puan-puan, maka Allah Ta'ala naikkan darjat dia, naikkan rohani dia. Ketinggian adab melupakan ketinggian rohani seseorang. Pasal di sini dia ada kaitan dengan hati tadi. Nah, tengok, itu zaman yang kita cakap yang belakang-belakang ni. Tengok macam mana zaman-zaman salafus salih, ulama tabi'in, tabi'in, contohnya Imam Abu Hanifah yang belajar dengan Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Syafi'i, dan juga imam-imam besar yang menulis pelbagai ilmu yang hebat-hebat, kitab dia kita baca sampai sekarang. Imam Al-Ghazali semua sama juga, tuan-tuan, menundukkan diri belajar adab dengan ulama-ulama, yang mana ulama-ulama ni bimbing mereka dalam ilmu syariat dan juga bimbing jalan-jalan untuk membersihkan hati mereka supaya cantik adab juga. Adab. Jadi sekarang ni agak-agak amalan ni makin lama makin berkurang. Kita tengok diri kita sendiri. Okey, kita tengok masyarakat sekarang. Kecil-kecil kita belajar jugalah, kan? Kita belajar semua. Tapi yang bab adab ini kita belajar tidaklah macam yang diorang punya standard. Selepas daripada itu, kadang-kadang ada orang ambil peduli, ada orang tak ambil peduli dengan adab ini. Adab, belajar, jaga adab, ilmu, jaga adab dalam ibadah. Tambahan lagi dengan pengaruh lagi, bila orang Islam ni pentingkan adab ni, kemudian kita pula kadang-kadang kita kita bertemu, kita bercampur, kita bergaul dengan pelbagai fahaman manusia, terutama ada yang kalau beriman okey lagi, yang tak beriman ini, yang kurang beriman ini, ataupun yang macam-macam tahap keimanannya lemah, yang kena penyakit munafik, yang kena penyakit syirik dan macam-macam. Kalau orang kafir tu bergaul dengan orang kafir, terpengaruh dengan fahaman mereka, maka peranan adab ini dalam apa yang kita buat sehari-hari makinlah kurang, makin tak ada. Kadang-kadang orang peleceh kerana semua nak jaga itu, nak jaga ini. Kadang-kadang orang pentingkan yang zahir sahaja, orang tak penting yang batin. Tetapi yang batin itulah sebenarnya adalah teras kepada adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila berlaku keadaan macam tu, maka orang tidak mementingkan adab lagi di dalam ibadah. Orang tak pentingkan ibadah, adab dalam ibadah. Dulilah kalau semayang tu sama ada ingat Allah Ta'ala, tak ingat khusyuk atau khusyuk, ikhlas ke tak ikhlas, buat sajalah. Begitu juga kalaulah ra'sul ibadah, kepala segala ibadah, solat itu tidak dipentingkan, tak ada kualiti, maka dia merebaklah virus tidak mementingkan adab ni dalam ibadat-ibadat lain. Ibadat lain pun turut rosak. Jadi itulah jadi kepada ibadah kita. Sebab itulah penting tak penting adab ni, tuan-tuan. Tengok Allah Ta'ala tekankan dalam kisah awal kejadian manusia. Allah Ta'ala bagi contoh tau, adab yang tidak baik.
Macam mana makhluk yang ada adab tidak baik, macam mana hebat pun dia, Allah Ta'ala reject amalan dia. Allah Ta'ala laknat dia. Allah Ta'ala sebut kisah berkali-kali nak menekankan tentang pentingnya adab ini di dalam ibadah. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita kisah Adam dan Iblis. Apa jadi pada Iblis? Orang yang dikenali sebagai apa? Tingkat bawah sekali, orang yang paling banyak beribadah kepada Allah Ta'ala, orang paling makhluk paling bertakwa kepada Allah Ta'ala, orang makhluk yang paling kuat sujud, makhluk yang paling kuat cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi bila Allah Ta'ala uji dia, Allah Ta'ala uji dia dengan apa? Satu perintah Allah Ta'ala, engkau sujud kepada Adam, tanda respect. Tetapi dia bersikap biadab. Dia tunjukkan penyertaan hati, penglibatan hati yang tak elok, iaitu sifat takabur. Ya Allah, kau jadikan aku daripada api, dia kau jadikan daripada tanah yang hitam, tanah yang kering. Aku lebih baik daripada dia. Nampak kedudukan hati Iblis? Walaupun hebat tak amalan dia, sampai semua malaikat minta doa daripada dia kan. Sampai semua malaikat bila dengar ada satu makhluk yang akan mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, akan jadi durhaka, akan dilaknat, minta doa kat dia. Tu Imam Iblis ni, semua minta doa daripada dia. Bila berlaku keadaan itu, apa jadi pada ibadah dia? Apa jadi pada kehebatan dia selama dia beramal hebat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Semuanya hancur. Semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dia dilaknat sampai hari kiamat. Pasal dalam hati dia tidak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia punya amal ibadah dahsyat daripada malaikat. Sebelum Jibril dilantik menjadi ketua, Azazil adalah Iblis yang menjadi makhluk paling hebat sekali amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Dalam Quran Tuhan ceritakan tentang ibadah, tetapi walaupun dicerita tentang solat, puasa, zakat, segala muamalah, Allah Ta'ala tekankan cerita Iblis dan juga Adam. Penderhakaannya, tidak ada adab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kenapa Allah Ta'ala ulang? Supaya kita ambil pengajaran. Maknanya walaupun kita ini taat menjalankan ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan, tetapi jangan lupa adab, penyataan hati yang baik itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas, tawaduk, khusyuk, sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ditinggalkan penglibatan hati itu. Al-hudur ma'allah, iaitu kehadiran hati yang baik bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia. Jadi kita lihat para awliya, macam mana hebat pun dia berzikir, macam mana dia hebat, macam mana pun kedudukan hati dia yang Allah Ta'ala dah bersihkan tu. Ya Allah, ya Tuhan, itulah nilai rohani dia yang betul-betul tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila adab dia tinggi, maknanya rohani dia pun tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adab. Okey. Dan contoh lain Allah Ta'ala bagi ialah yang dibagi dalam Quran. Contohnya, kita ni banyak buat amal ibadah. Contohnya zaman Nabi ada orang banyak buat amal ibadah, tetapi lihat apa perintah Allah,
Jangan, wahai orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu lagi tinggi daripada suara Nabi. Maknanya tingkah Nabi, ataupun tunjuk action dengan Nabi dengan kata-katanya yang tinggi lah, maknanya supaya jangan, akhir ayat tu, supaya jangan terbatal amalan-amalan kamu. Nampak? Tidak ada adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan terbatalnya amal-amal ibadah yang dilakukan. Dahsyat. Maknanya rajin buat amal ibadah, tetapi dalam masa yang sama tidak jaga adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada adab kepada aulia, tidak ada adab kepada tuan-tuan guru. Antahbata a'malakum. Ya, terbatal amalan, sia-sia amalan. Sebab tu dalam hadis Nabi yang lain digambarkan pula tentang apa? Adab ini Nabi tekankan tentang orang yang beramal ibadah sedikit tetapi tinggi adab dia kepada Allah SWT. Jaga hati dia, sifat-sifat baik yang dilibatkan ketika beramal ibadah, dilibatkan taat yang batin itu di dalam taat dia yang zahir. Jadi orang yang macam ni, walaupun dia buat amal ibadah sedikit, tetapi amal ibadah dia tu hebat di sisi Allah SWT, berbanding orang yang banyak melakukan ibadah tetapi tidak ada adab di sisi Allah SWT. Banyak amal ibadah tapi tak ada adab kepada Allah SWT, tidak jaga adab. Maknanya tak ada kualiti dalaman daripada ibadah-ibadah. Tak ada lagi penyertaan hati yang baik, sifat-sifat hati yang baik. Semua sifat-sifat hati yang buruk. Sembahyang kerana riak, memperlihatkan amal ibadah. Beramal sesuatu memperlihatkan amal ibadah, dapat pujian, dapat sanjungan. Hati itu sombong. Allah Ta'ala perintahkan hati itu baik, jangan sombong, merendah diri, tapi sombong berlagak kepada manusia. Jadi apa jadi pada amal yang dilakukan? Sedekah habis, sembahyang habis, dan segala ibadah kita bergantung kepada adab ataupun biadab kita kepada Allah SWT. Jadi amal ibadah ditekankan oleh Nabi lagi. Dia cakap dalam hadisnya, maksud hadis sajalah, saya bagi mafhum tentang hadis, ada golongan yang lebih banyak daripada kamu. Dia cakap kepada sahabat, dia kata, ada golongan yang memang di kalangan sahabat-sahabat ada yang lagi banyak beribadah daripada dua orang. Hebat amal ibadah dia, banyak ibadah lakukan, dia mengaji, dia baca Quran, dia umrah, dia sedekah, solat sunat, puasa sunat, dahsyat, buat segala-galanya, banyak amal ibadah. Tetapi dia dalam hati dia, adab dia tak baik kepada Allah SWT. Hati dia kotor, sifat-sifat dalam hati dia tidak baik ketika melakukan amal ibadah itu, maka amal ibadah itu adalah laksana apa? Anak panah yang keluar daripada busurnya. Maknanya kalau orang main apa? Panah, anak panah tu keluar daripada dia punya apa? Daripada busur dia, dan tidak akan kembali lagi kepada busur itu. Nabi bagi ibarat, maknanya orang yang melaksanakan amal ibadah ni, orang yang beribadah ni, kalau tak ada adab, tidak jaga adab hatinya kepada Allah SWT, amal ibadah itu sia-sia kerana manfaat daripada ibadah itu tidak akan kembali kepada pelaku dia. Tak akan kembali, tak akan balik kepada Allah, sia-sia saja. Maknanya dia tak dapat apa-apa manfaat akhirat, hanya dapat manfaat dunia lah. Mungkin orang nampak dia tu hebat, mungkin Allah Ta'ala nampak dia sampai hitam-hitam dahi dia bila sujud,
tetapi hati dia bukan sehebat zahir, kesan-kesan zahir bila dia melakukan ibadah tu. Dan Nabi cakap lagi, memang bukan setakat itu saja, ada orang yang menghiasi ibadah dia, memperelokkan ibadah dia secantik-cantiknya, tapi jadi macam tadi, iaitu bila keluar sahaja anak panah tadi, ibarat manfaat yang dia lakukan, dia harapkan manfaat yang dia lakukan tidak akan kembali pada dirinya, bahkan dia mendapat apa? Bahkan dia mendapat laknat, celaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang takabur kan lagilah. Sebab tu adab-adab hati, penyertaan hati yang kita belajar, sifat-sifat hati tadi, sifat hati yang baik, yang tak baik itu, itulah main fokus di dalam ilmu tasawuf ini, tuan-tuan. Pasal tu kita belajar tentang ikhlas. Kita belajar lawannya ialah sifat hati yang tak baik, riya. Maknanya tuan-tuan, kita hiasi amal kita dengan ikhlas, itu adab yang tinggi kepada Allah SWT. Tapi kalau kita banyak beramal ibadah, kita hiasi amal ibadah itu dengan adab batin kita, iaitu riya, keadaan hati yang riya, artinya kita tak ada adab dengan Allah SWT. Tak ada manfaat dia kepada diri kita dan juga kepada diri kita di dunia. Tak tahulah, orang pandang kita hebat lah, tetapi di akhirat yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat kritikal nanti, yauma la yanfa'u malun wala banunun, tidak ada hari yang tidak ada apa, tak ada manfaat, anak tak guna, harta tak guna. Kita punya modal apa? Ibadah. Tetapi sayangnya kita, kalau ibadah yang kita lakukan itu pun habis, tidak ada adab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya hudurul qalb, penyertaan hati, sifat-sifat baik yang Allah Taala, sifat-sifat yang Allah Taala puji itu, seperti ikhlas, sabar, syukur, khauf, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemurah, tidak ada dalam ibadah kita, maka rugilah kita. Harta tak boleh bawa, anak tak boleh nak menolong, modalnya ibadah, ibadah pun tidak ada kualiti. Pasal apa? Tak ada adab. Maknanya tidak ada penyertaan hati yang baik, sifat-sifat hati yang baik, maka rugi serugi-rugilah kita. Itu yang dalam suratul Kahfi dia cakap apa? Ada orang yang merasakan dirinya telah melakukan sebaik-baik amalan di dunia, tetapi amalan dia itu sia-sia. Amal dia sia-sia. Dia ingat dia dah buat amal ibadah, tetapi amal dia itu sia-sia. Apa ayat tu saya pun lupa. Dia rasa amal dia hebat, tetapi amal dia itu sia-sia. Jadi bila kita balik kepada apa yang kita bincangkan malam ini, kita tak buka topik kita lah, ini refresh saja malam ni. Kita balik kepada apa yang kita bincangkan malam ni, iaitu penyertaan hati yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah teras kepada ibadah. Itu yang dinamakan adab, yang merupakan roh kepada segala ibadah yang kita lakukan. Yang zahir Allah Ta'ala tengok, tapi yang paling penting hudurul qalb, hudurus sifatu al-mahmudah, kehadiran sifat-sifat yang baik yang kita sertakan dalam ibadah kita. Jadi malam ni dengan tazkirah, refresh tentang basic ilmu tasawuf kita. Sebab itulah tuan-tuan, kita belajar tentang bab hati, iaitu sifat-sifat hati yang baik, yang tak baik. Kemudian jadikan amalan seperti orang yang belajar adab tadi,
pergi kepada ulama-ulama, pergi kepada guru-guru yang boleh membimbing bab hati, bersihkan hati dengan zikrullah banyak-banyak. Semoga Allah Ta'ala dengan rahmatnya Dia akan bersihkan hati kita dan Dia akan jadikan adab kita tu tinggi ketika melakukan ibadah kepadanya. Okey, itu sahaja. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku lah yang mengajar aku adab dan Tuhanku yang telah memperelokkan adabku. Itu dia tuan-tuan. Itu sahaja untuk malam ni. InsyaAllah 2 minggu lagi kita akan terus sambung kepada kita punya topik, iaitu suhbah. Suhbah ni tuan-tuan sama juga. Suhbah ni lah orang yang beriman dalam dia nak meninggikan kualiti amal ibadah dia, dia pergi kepada guru-guru yang membimbing dia adab rohani yang tinggi, belajar wirid-wirid, belajar zikir-zikir yang dengan berkat zikir ini dia dia melakukan tazkiyatun nafs, melakukan penyucian hati yang akhirnya menimbulkan adab-adab, sifat-sifat baik pada sifat-sifat baik dalam hatinya. Dan ini adalah yang kita cakap tadi, ruhul ibadah, ruh kepada ibadah yang dilakukan. Saya rasa itu saja. InsyaAllah 2 minggu lagi kita akan sambung bab suhbah, bermula muka surat 34 dan kita akan refresh baliklah insyaAllah. Jadi itu saja. Sekian, Assalamualaikum wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.